saya nak bawakan penganalisis politik pada ketika ini, Profesor Madya, Dr. Hamidin Abdul Hamid yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Prof, pertama sekali melihat kepada kempen yang sudah bergerak sehinggalah kepada hari ini, bagaimana bacaan Prof sendiri untuk menganalisis sentimen rakyat itu adakah dipenuhi dengan kempen kita yang agak tumpul disebabkan oleh pematuhan kepada SOP dan sebagainya, Prof? Terima kasih Najib, terima kasih kerana menjemput saya. Mengikut amatan kami dan juga kajian kami di lapangan ketika ini, amat sukar sebenarnya untuk kita menyukat keberkesanan kempen ataupun suasana mood pilihan raya Negeri Melaka kali ini. Pertama sekali, kerana seperti yang Najib katakan tadi, kita mendapati bahawa kempen secara tradisi itu tidak berjaya dilakukan. Oleh itu kita tidak mampu, amat sukar untuk kita menyukat suhu penerimaan, suhu bagaimana sebuah parti mendekati calon dan sebagainya. Jadi saya kira ia merupakan cabaran yang hebat sebenarnya bagi setiap parti dalam konteks pilihan raya Negeri Melaka ini untuk mendapatkan sokongan untuk memastikan bahawa pengundi mereka akan keluar mengundi. Itu yang pertama. Keduanya, saya kira terdapat kelompongan di mana mesej yang hendak disampaikan oleh parti politik itu hanyalah melalui media sosial dan mereka tidak dapat secara bersemuka. Kerana inilah yang saya kira merupakan kekuatan dalam konteks budaya politik di Malaysia. Dalam konteks pertemuan bersemuka, rumah ke rumah dan sebagainya. Jadi dengan ketiadaan ceramah, kempen dan sebagainya ini amat sukar untuk kita mengukur apakah kesan kempen dan bagaimana siapakah yang mempunyai kelebihan dalam konteks di Melaka ketika ini. Adakah pada pandangan Prof sendiri ini akan menjejaskan jumlah keluar mengundi, kerana ada berpandangan bahawa jumlah keluar mengundi ini akan tinggi kerana mereka mahu menghukum, namun ada juga mengatakan bahawa mereka sudah muak dan tidak mahu keluar mengundi dan sebagainya, Prof? Kalau kita lihat dalam kajian kami setakat ini menunjukkan di Ilham menunjukkan bahawa kebanyakan mereka yang tinggal di luar itu yang kami hubungi menyatakan mereka kemungkinan besar tidak akan pulang untuk mengundi. Pertama, kerana persoalan tentang keselamatan kesihatan mereka tentang COVID. Saya rasa itu perkara yang menjadi asas kepada keputusan untuk tidak keluar mengundi. Keduanya, kita melihat bagaimana mereka ingin melahirkan protes terhadap tingkah laku kerakusan ahli politik yang menyebabkan rakyat menderita dan bersabung nyawa untuk mengeluarkan undi pada 20 hari bulan. Jadi saya kira itu juga merupakan sebab mengapa dijangkakan peratusan mengundi itu turun. Tetapi pada masa yang sama, kita memahami terutamanya dalam 3-4 hari terakhir ini, setiap parti politik akan bermati-matian untuk memastikan penyokong mereka berada di pusat pembuangan undi pada 20 hari bulan. Dan sudah pasti kita melihat bahawa ini akan menjadi penanda aras kepada kempen-kempen ataupun dinamika politik seterusnya. Pada pandangan Prof sendiri, melihat kepada naratif kempen yang cukup simple ini, cukup mudah ini, bagaimana pada pandangan Prof sendiri melihat bahawa apa yang mereka bawakan, naratif mereka untuk meyakinkan pengundi dan sebagainya? Kerana kita melihat bahawa isu-isu kini lebih universal, bukan isu-isu tempatan dan sebagainya pada pandangan Prof. Okey, kalau kita lihat dalam konteks PRU PRN di Melaka kali ini, Najib, menarik untuk kita lihat mengapa kerana kita menyaksikan ketiadaan isu-isu nasional yang boleh diangkat dan mendominasi naratif penceritaan dalam kempen politik. Itu yang pertama. Keduanya, dia sangat lokal sifatnya, bersifat kenegerian, tetapi pada masa yang sama juga cuba dikaitkan dengan persoalan yang lebih besar. Tapi seperti yang Najib katakan tadi, saya kira pada masa akan datang sudah tentu kempen seperti yang berlaku di Melaka ini boleh menjadi sesuatu tradisi dalam konteks pengundian di Malaysia, tetapi ia memerlukan masa yang lama untuk mengubah budaya politik Malaysia, orang di Malaysia terutamanya. Buat setakat ini saya melihat kebanyakan daripada penduduk di Melaka itu masih lagi tidak dapat menerima kaedah baru dalam konteks kempen yang bergantung terhadap sosial media semata-mata. Tadi saya ada membincangkan bersama dengan saudara Mujibu. Kita melihat bahawa ada 2 P yang membelenggu penduduk negeri Melaka pada ketika ini. Pertama sekali sudah pasti pandemik COVID-19. Kedua adalah politik, soal kestabilan politik itu yang membuatkan mereka pada akhirnya mereka tidak mahu memilih kerana mereka merasakan sama sahaja. Selepas ini kalau tidak ada parti dominan yang menang dan sebagainya, gabungan diwujudkan, mungkin ada tarik sokongan dan sebagainya, akan berulang kembali kepada kotak pertama, back to square one. Bagaimana kita melihat bahawa kedua-dua P ini
masih lagi membelenggu dan mungkin akan membawa sentimen ini ke peringkat pusat pula? Sudah tentu Najib. Kalau kita lihat daripada kajian yang kami lakukan sehingga ke hari ini, di Melaka contohnya, rakyat menyedari, ya, saya kira ini yang seharusnya dipelajari, ditangani oleh pemimpin politik. Rakyat menyedari apa yang berlaku dan rakyat juga menyedari bahawa kemungkinan berlakunya seperti Najib katakan tadi, keadaan di mana lebih teruk daripada sebelum ini. Tidak ada sebuah parti yang mempunyai majoriti, maka akan lebih banyak berlakulah negosiasi di kalangan elit politik yang akhirnya akan menyebabkan rakyat merasa mereka yang rugi. Jadi dalam konteks ini saya kira menarik untuk dilihat bagaimana Melaka. Ramai yang melihat Melaka bukan sahaja sebagai penanda aras kepada PRU ke-15, tapi bagi kami di Ilham, kami mendapati juga bahawa Melaka ini akan memberikan kesan kepada politik nasional dan bukan sahaja dalam konteks hubungan di antara parti, tetapi juga yang menarik ialah dalam konteks dalaman setiap parti yang bertanding di Melaka itu. Jadi saya kira ia sudah tentu akan memberi sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada politik nasional yang saya kira amat reda ketika ini kerana masing-masing saya rasa sedang menunggukan apakah keputusan yang diberikan di Melaka. Baik. Dan ini saya kira akan tetap memberi kesan di nasional. Okey, terima kasih Profesor Madya, Dr. Hamidin Abdul Hamid, penganalisis politik. Kita melihat kepada sudah pasti aspek politik di negeri Melaka itu dari masa ke masa. Kami akan membawakan perkembangan terkini. Hari pengundian awal 11,557 anggota tentera dan juga pasangan dan juga anggota polis menunaikan tanggungjawab mereka pada hari ini melibatkan 24 Dewan Undangan Negeri di 31 pusat pengundian yang dibuka pada hari ini. Sudah pasti ini semua kami rangkumkan di laman web kami. Lapor langsung ada di sana, astroawan.com. Sekian saja Malaysia Bertina Wani khas dan juga Melaka memilih untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.